Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 255, petok yang keempat daripada atas. 255 petok yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa warada fi fadlihi ahadisun kasiratun. Di samping banyak disebutkan hadis-hadis tentang fadilah tahajud. Sambung bicara berkaitan dengan sunat tahajud. Semayang tanaffulu lailan ba'da naum. Semayang sunat malam selepas daripada tidur. Itu semayang tahajud. Tetapi walaupun disebut tahajud ini semayang sunat malam, tetapi kalau kita semayang selepas daripada tidur, bukan hanya semayang sunat saja dapat pahala tahajud, bahkan termasuk juga semayang fardu pun, yakni semayang qada pun dapat pahala tahajud juga. Kalau semayang sunat malam selepas dia tidur, contoh sebut minggu lepas semayang witir. Witir teranglah semayang sunat. Semayang sunat dapat pahala tahajud. Kalau semayang qada bukan semayang sunat. Semayang qada bukan semayang sunat, tetapi dapat pahala tahajud juga bagi orang yang semayang qada. Janji semayang tu lepas daripada tidur, walaupun tidur tu sekejap sahaja. Walaupun tidur tu sekejap sahaja. Maka dia kejut je daripada tidur, masuk dah waktu tahajud baginya. Tapi tidur selepas dia waktu isyak lah. Kalau tidur sekejap tu sebelum masuk waktu isyak, tak dapat lagi tahajud. Melainkan kalau tidur sekejap lepas fardu maghrib, selepas main fardu isyak, kerana jamak takdim musafir, maka masuk waktu tahajud dah, walaupun baru pukul 8. Macam dia ni. Ni kalau tidur sekejap lepas maghrib. Kalau tidur lepas maghrib masuk waktu isyak, itu masuk tidur lepas isyak dah tu. Maknanya kalau kita kata dia tidur lepas maghrib, sedar dalam waktu maghrib juga. Kalau isyak dia tak semayang lagi, tak ada lagi bahagian tahajud. Pada ni. Kalau tidur lepas isyak, walaupun masa tidur tu belum semayang isyak, tidur tu dia bangun jadi tahajud dah. Kalau tidur sebelum masuk waktu isyak, dia kejut dalam waktu maghrib juga, tak dapat lagi tahajud. Tapi di situ pun ada khilaf ulama. Ada setengah pandang mengatakan tidur je lah. Sebelum maghrib pun janji tidur. Sedar je sudah dapat bahagian tahajud. Sebarang ada lah dia kena tidur lepas isyak. Walaupun isyak belum dia semayang. Tapi nak buat tahajud kan semayang pada isyak dahulu. Dia lepas isyak tu dia tak boleh dah. Dia tak boleh dah. Dia letih sangat. Dia pun tidur. Isyak tak semayang lagi. Dia pun sedar tengah malam. Dia ke semayang fardu isyak, barulah dia pun semayang tahajud. Tapi kalau tidur sekejap waktu maghrib, isyak belum semayang, tak ada lagi bagi bahagian tahajud. Tapi kalau jamak takdim, dia musafir, dia semayang jamak takdim awal-awal, dia pun berehat sekejap di masjid tu. Berehat sekejap, mengantuk letih ni, dia pun tidur sekejap di masjid. Tidur 5 minit, 10 minit je. Dia pun sedar balik pukul 8. Dan isyak lagi. Dia boleh tahajud dah. Dia semayang tahajud 2 rakaat, barulah dia sambung musafir. Tahajud apa pukul 8? Waktu isyak belum masuk lagi. Dia semayang isyak dah. Dia semayang isyak dah. Sebab dia jamak takdim lah ni, jamak takdim. Jadi dia musafir, dia jamak takdim. Dia semayang maghrib, semayang isyak. Jadi dia pun tidurlah sekejap luar masjid sebelum nak sambung perjalanan. Tidur 5 minit, 10 minit. Dia sedar tu, isyak lambat lagi. Dia boleh semayang tahajud dah. Sebab apa? Sebab dia tidur selepas semayang fardu isyak, walaupun waktu isyak belum masuk. Maknanya semayang tahajud malam. Semayang tahajud pukul 8. Semayang tahajud. Orang dengar boleh. Semayang tahajud pukul 8 malam.
Waktu maghrib main tahajud dah. Lah. Sebab isyak semayang dah. Jamak takding 3 musafir. Lepas semayang isyak jamak takding tu, berehat sekejap. Sebab apa? Nak sambung perjalanan ni. Kena tidur kau 5 minit 10 minit nak sambung perjalanan. Dia tidurlah sekejap di masjid tu 10 minit 10 minit. Dia bangun, masuk dah waktu tahajud dia. Walaupun pukul 8 dah isyak lagi. Tapi kalau cerita gitu agak berpelik. Oh hebat main tahajud pukul 8 malam. Main tahajud pukul 8 malam. Dah tidur dah kan? Tidur sekejap je. 5 minit tu dah sekejap dah. 5 minit 10 minit tu lama dah ni. Kalau betul-betul 5 minit jadi tidur. Tidur sekejap je, tak seminit jadi tidur. Okey dah. Nak tidur je. Nak tidur. Maka masuklah waktu tahajud. Walaupun di semayang itu semayang fardu sekalipun. Kemudian hadis menceritakan fadilah semayang tahajud ni banyak. Di antara hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Bermula selebih-lebih afdal solat selepas solat fardu ialah solat malam. Solat malam lah solat yang lebih afdal selepas daripada solat fardu. Yang mana ni hak dalam kita duk baca semua tu lah. Tok Imam duk baca tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Tatajafa junubuhum ni apa? Dipanggil merenggangkan, menjauhkan lambungnya daripada tempat tidur. Mana bangunlah. Bangun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tu dua tu. Khauf dan tama' akan rahmat Allah. Khaufan wa tama'an. Ada dua situ. Khaufan kerana takut, wa tama'an kerana tamak, harap sangat-sangat akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi khaufan wa tama'an, yang mana di hari akhirat akan ada yang seru di hari akhirat. Siapakah? Aina allazi kanat tatajafa junubuhum anil madaji'. Siapakah yang merenggangkan lambung-lambung dari tempat tidur? Fayakumuna wa hum qalil. Bangunlah, berdiri. Apabila diseru, siapakah yang merenggangkan lambung dari tempat tidur? Bangun, wa hum qalil, sedikit. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Maka masuk mereka itu akan syurga Allah dengan tiada hisab. Ni. Dia kalau cerita bab kelebihan. Jadi di padang mahsyar akan diseru, siapakah yang tatajafa junubuhum anil madaji'. Kena ingat ayat tu. Ingat dah. Yalah, hak tu imam start baca semula, lepas tu sejadah tu lah. Tatajafa junubuhum anil madaji', maknanya merenggang akan lambung-lambung anil madaji' daripada tempat tidur. Jadi hadis yang menceritakan kelebihan sembahyang tahajud tu banyak hadis cerita bab kelebihan. Wa kuriha li mu'tadihi tarkuhu bila daruratin. Makruh membiasakan tidak melakukan tahajud tanpa suatu darurah. Terjemah dia gitu. Makruh membiasakan tidak melakukan tahajud tanpa suatu darurah. Apa makna dia? Makruh membiasakan tidak melakukan tahajud. Tu faham ayat macam mana tu? Terjemahan dia tu. Makruh membiasakan
tidak melakukan tahajud. Makna dia biasanya tak tahajud sama-sama. Gitu ke? Faham gitu ke tak? Makruh membiasakan tidak melakukan tahajud. Dengan makna biasa tak tahajud. Gitu. Ini terjemahan dia. Dia faham gitu tu tak betul tu. Wa wakuriha, dan dimakruhkan limu'tadihi, bagi orang yang beradah dah tahajud dia. Dia tahajud semua. Tarkuhu, akan meninggalkan tahajud bila daruratin. Gitu. Dia orang yang sudah beradah dengan tahajud. Mu'tad orang yang sudah beradah dengan tahajud, ditinggal. Itu makruh. Tinggal bila daruratin. Sebab Nabi pernah kata kepada Abdullah bin Amr bin As, Nabi kata, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takum misla fulanin kana yakumul lail summa taraka. Jangan kamu jadikan seumpama pulang tu. Dia qiyamul lail, kemudian dia tinggal. Dia qiyamul lail, kemudian dia tinggal. Jadi orang yang sentiasa qiyamul lail, dia tinggal, hukumnya makruh. Jadi kalau orang tak pernah qiyamul lail, untunglah sebab tak makruh. Ada ni. Tak. Orang yang sentiasa qiyamul lail kemudian tinggal, makruh. Kalau orang tak biasa tu, tu tak ada kira dah, tak ada kelebihan. Dia tak ada kelebihan dah tunya. Ni dapat kelebihan. Jadi ada dah. Buat malah pula kemudian tinggal dengan tak ada darurah apa-apa. Kalau tinggal kemudian apa pun tak larat dah dianya. Dia kena tidur banyak. Doktor pesan, dah lewat macam biasalah, tidur sikit-sikit, kena tidur banyak. Dia pun tinggallah amalan dia tu, amalan tahajud dia. Tu tak makruh. Ni orang yang mu'tad ni, orang yang beradah. Dia sentiasa tahajud, dia tinggal kemudian. Tu makruh. Terjemahan tu jadi kena catat sikit lah. Kalau kita faham di terjemahan tu lain. Makruh membiasakan tidak melakukan tahajud. Makruh orang yang tak tahajud, biasa dia gitu, bukan. Wa kuriha limu'tadihi, dan dimakruhkan bagi orang yang beradah. Orang yang beradah dengan tahajud, makruh akan meninggalkan tahajud tu. Bagi orang yang mu'tad, orang yang beradah. Orang yang beradah. Di sini kitab pun tak nyata ni. Beradah ni disuka macam mana beradah ni. Dia kalau kita lah, ini bicara lain lah. Bicara kan kita kan, kita diharamkan puasa sunat selepas daripada 16 Syakban kan. Kita diharamkan puasa sunat, melainkan puasa sunat yang dia sudah beradah. Ingat tak masalah tu? Lepas daripada 16 Syakban tak boleh puasa sunat dah. Melainkan kalau dia puasa sunat tu straight daripada 14, 15, 16, 17 Syakban tu tak apalah, jangan berhenti dah lah sampai ke habis bulan Syakban, tak apa. Tapi kalau dia lepas dia 16 tu dia nak puasa sunat, haram. Melainkan puasa sunat yang dia sudah beradah, Isnin Khamis yang dia sudah beradah. Beradah ni walaupun baru sekali sebelum 16 bulan, adah dah dia panggil. Jadi sebelum 16 hari bulan tu, hari Senin dia puasa, hari Khamis dia puasa. Masuk 16-17 kena hari Senin pula, dia puasa dah. Sebab dia beradah dah. Beradah, minggu lepas dia puasa Senin. Tu sekali baru puasanya kan. Beradah dah dia panggil.
Tu kalau hok beradah, puasa sunat beradah sebelum daripada 16 Syaban, boleh puasa lepas ada 16 Syaban tu. Habis sini beradah tu macam mana? Orang yang sentiasa dengan semayang tahajud kemudian tinggal tu, lama mana dia tak ada nyata dalam i'anah pun tak ada nyata lah berkaitan dengan beradah tu. Kita kalau beradah sungguh sekali panggil adah pun sekali kata kira kita lah. Tapi bak puasa sunat lepas dari 16 Syaban tu beradah boleh walaupun hanya sekali sebelum tu lah, sebelum 16 Syaban tu dia puasa Senin sekali, dia puasa Khamis sekali, jatuh 16, 17, 18 tu kena pula Isnin, dia boleh puasa sunat Isnin. Sebab apa? Dia beradah dah puasa Isnin sebelum 16. Beradah macam mana? Baru sekali tu bawahnya ada panggil beradah dah. Dia gitu. Ni dia tak nyatalah nak sakat beradah tu lama mana. Tapi bagi orang beradah, dia meninggalkan tahajud, hukumnya adalah makruh. Wa yata'akkadu alla yukhilla bi salatin fil laili ba'da naumi walau rak'ataini li'izami fadli zalika. Sunnah muakkad, sunnah kuat tuntut untuk tidak membiarkan malam berlalu dengan tanpa solat sesudah tidur, sekalipun hanya 2 rakaat, kerana besarnya fadilat solat sesudah tidur seperti dimaksudkan. Oleh kerana besarnya fadilat solat selepas tidur, maka dimuakkadkan, dikuat tuntukkan solat walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun hanya sempat 2 rakaat, muakkad, kuat tuntut supaya ada solat walaupun hanya 2 rakaat. Yang mana solat tahajud ni di awal Islam hukumnya adalah wajib. Solat tahajud ni di awal Islam hukumnya adalah wajib. Wala hadda li'adadi rakaatih wa qila hadduha sita asyarata. Bilangan rakaatnya rakaat tahajud tidak dibatasi banyaknya, tidak dibatasi banyaknya. Jadi berapakah sebanyak-banyak semayang sunat tahajud, tidak ada sakatan. Ratusan sekalipun tak ada sakatan. Ini hak pandangan yang muktamad. Ini pandangan muktamad, tak ada sakatan. Itu timbul kisah-kisah aulia yang semayang tahajud ratus-ratus rakaat tu. Tetapi kita janganlah pula nak nilai dengan nilai kita. Nilai kita ni dipanggil tu ucapkan, dia kata nilai kita ni nilai kodok, dia panggil kodok orang makan nasi, dia kata. Kita nilai kodok orang makan nasi. Mereka ni bukan orang makan nasi dah, mereka hati bersama dengan Allah. Kita orang makan nasi. Mana orang makan nasi? Ada tenaga kerana makan nasi. Tu zahir dia gitulah. Orang tenaga tu daripada Allah. Tapi kita ni orang makan nasi. Mereka orang tenaga, mereka tak kait makan nasi dah. Sebab apa? Sebab hati mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ada karamah seumpama ni, Allah boleh jadikan masa mereka jadi panjang. Allah boleh jadikan masa mereka panjang. Allah boleh jadikan jarak mereka singkat. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kira makan nasi kita. Ni lakuk kita. Itu karamah mereka. Karamah mereka jarak yang jauh, tapi bagi mereka selangkah sahaja. Masa bagi kita qada tu, masa bagi mereka Tuhan panjangkan. Itu semua
karamah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka ni dalam keadaan solat sepenuhnya hati dengan Allah, Allah beri keluasan masa kepada mereka sampai ke mereka boleh semayang dalam banyak rakaat. Kita pun duk nilai dengan jam kita. Tu kata nilai kok rai makan nasi, dia panggil. Jangan nilai kok tu. Jadi kalau jarak Allah boleh singkatkan, masa Allah boleh luaskan. Sebab apa? Allah nak kurniakan syurga ajilah kepada mereka. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dia akan dapat jannah, syurga yang ajilah. Mana sejuk mata hati ketika munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana mereka asyik bermunajat dengan Allah, Allah beri masa yang panjang kepada mereka. Akhirnya mereka semayang ratus-ratus rakaat. Orang nilai kok zahir, dinilai kok minit kok jam, kok minit kok jam. Ni mustahil akal, tak logik. Walau harus pada akal, mustahil ada. Kalau kata ni mustahil ni, mustahil ada. Mustahil ada. Tapi mereka mencari ada. Oleh apanya? Yang kata mustahil akal boleh terima. Sebab apa? Sebab masa tu milik Allah. Tempat milik Allah, masa milik Allah. Allah bagi kemuliaan, tempat Allah singkatkan selangkah saja mereka sampai. Masa milik Allah, makhluk Allah, Allah panjangkan pada mereka. Sebab apa? Allah nak supaya mereka berada dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, syurga segera atas dunia. Kita kira dengan geng makan nasi kita. Ke Mekah selangkah mustahil ada. Semayang ratus ribu rakaat mustahil ada. Lepas yang berlaku tu perkara yang mencari ada, dia panggil karamah. Semayang banyak tu sebab pandangan muktamad, bilangan semayang tahajud tidak dibatasi, tak ada hak. Namun sementara pendapat membatasi sampai 12 rakaat ini pandangan dhaif. Dhaif mensakatkan setakat 12 rakaat saja untuk semayang sunat tahajud. Tapi pandangan yang muktamad tidak ada sakatan untuk semayang sunat tahajud. Wa an yuksira fihi minad du'ai wal istighfar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.